Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam DBKK TV Online minggu ini bersama saya, Nur Sarahana Zaki. Selaras pengisytiharan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Bandaraya Kota Kinabalu telah diaktifkan. Dipengerusikan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu yang berbahagia Datuk Haji Nordin Siman, PKOB menggalas tugas sebagai penyelaras dalam semua aspek pelaksanaan PKP dalam mengekang penularan pandemik COVID-19. Antara agensi pasukan keselamatan terlibat adalah DBKK, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Polis Diraja Malaysia, Sukarelawan PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Relawan Malaysia RELA, Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Politeknik Kota Kinabalu, UCSF, Kementerian Belia dan Sukan, Kastam Taman-Taman Sabah dan Persatuan Bulan Sabit Merah. Turut terlibat adalah agensi swasta seperti hotel-hotel yang dijadikan sebagai pusat kuarantin dan Sedafiat Sendirian Berhad yang bertanggungjawab mengurus sisa klinikal pusat kuarantin. Di antara peranan PKOB daerah Kota Kinabalu adalah untuk menyelaras pengurusan bencana seperti pengurusan pusat kuarantin, pengurusan gelandangan, menyelaras operasi saringan COVID-19 di Pulau Gaya, menyelaras permohonan operasi premis perniagaan dan menentukan bantuan logistik seperti pengangkutan PUI atau PUS yang tiba di lapangan terbang ke pusat kuarantin yang ditempatkan. Selain daripada itu juga PKOB menyediakan laporan secara harian untuk dikemukakan ke Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri. Apabila kita telah menjadi salah satu pintu masuk utama di mana penerbangan yang kita terima adalah penerbangan domestik dan juga internasional lah. So kita banyak menerima student-student yang daripada luar negara di mana dia perlu menjalani kuarantin secara mandatory. Dan kita telah pun membuka sebanyak 10 pusat kuarantin di sekitar KK sepanjang tempo PKP telah dilaksanakan. Tetapi buat masa sekarang telah banyak yang telah ditutup lah. Dalam pada masa yang sama kita juga telah membantu para gelandangan yang tidak ada tempat tinggal sepanjang tempo PKP, di mana kita telah mengasingkan mereka daripada masyarakat luar dan kita telah menempatkan mereka di pusat gelandangan lah di Taman Ros, di mana kita telah membuka 2 buah rumah dan kita bagi dorang makan, kita bagi dorang punya keperluan asas lah. So antara cabaran-cabaran dia adalah mengurus tadbir sebanyak 10 pusat kuarantin dan 2 pusat gelandangan yang berada di KK. Pagi. Baiklah saudara, minggu ini kru di BKK TV Online menyampaikan laporan secara khas dari Taman Awam Teluk Likas. Sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pasti ramai yang rindu membawa keluarga beriadah maupun melakukan aktiviti sukan. Kini anda boleh mengunjungi Taman Awam Teluk Likas, Taman Ujana Rimba Tropika dan Taman Tun Fuad Stephens yang terletak di Bukit Padang. Jabatan Lanskap Dewan Bandaraya Kota Kinabalu telah mengambil langkah usaha dalam menyediakan SOP garis panduan penggunaan Taman Awam untuk dipatuhi. Nama Taman Awam Dewan Bandaraya Kota Kinabalu telah pun dibuka pada 10 Mei lalu selaras dengan arahan Ketua Menteri Sabah. Pematuhan SOP di Taman-Taman Awam DBKK telah mengeluarkan SOP seperti penjarakan 2 meter untuk berjoging dan penjarakan 1 meter untuk tempat duduk, serta aktiviti-aktiviti yang dibenarkan dalam taman seperti jogging, berbicycle, hiking,
Tai Chi, senam robik. Tetapi Tai Chi, yang aktiviti berkumpulan seperti Tai Chi, senam robik tidak melebihi 10 orang. So untuk alat permainan kanak-kanak dan fitness station, setakat ini memang kita tidak buka untuk pengguna orang awam. Untuk tandas awam, kita beroperasi seperti biasalah, kita buka tetapi mereka kena patuhi dengan menulis kedatangan, buku rekod, dan kita sediakan sanitizer dan sabun cuci. So dari segi pondok, kita tutup sebab kita tidak menggalakkan orang awam untuk berkelah. Walau bagaimanapun, setakat perhatian setakat ni kita dapati pengunjung masih beredah dan berkumpul di dalam pondok tersebut. Dari segi pemetuhan dan pemautan SOP, kita dibantu oleh KK Watch Taman. Maknanya setiap hari kita akan pantau dari segi aktiviti berjoging, dan pada hujung minggu biasanya kita akan pantau pengunjung berkelah, berkumpul. So jika didapati mereka berkumpul, kita akan tegur. Untuk taman permainan kanak-kanak di kawasan perumahan, setakat ini memang masih tidak dibuka untuk pengguna. Dari segi jogging, sila pastikanlah berjoging berjarak di antara 2 meter. So dari segi tempat duduk, sila pastikan duduk mengikut tanda yang sudah kita tandakanlah di tempat duduk, dan sila patuhilah notis-notis yang telah kita sediakan di taman supaya bersama-sama membantu membantras penularan wabak COVID-19. Semasa tindakan pemantauan pematuhan SOP diadakan, DBKK juga telah mendapati aktiviti vandalisme telah berlaku di taman-taman awam. Notis dan papan tanda pematuhan SOP telah dirosakkan. Kemudahan yang belum dibuka telah digunakan oleh segelintir masyarakat awam, dan tindakan-tindakan lain yang tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. DBKK menasihatkan orang awam untuk terus memberi kerjasama dalam mematuhi garis panduan yang disediakan dan bersama-sama menjaga infra serta kemudahan rekreasi dalam kawasan Bandaraya Kota Kinabalu. Pematuhan SOP turut diperketatkan di Anjung Senja yang terletak di Jalan Tun Fuad Stephens dan Anjung Perdana yang terletak di Teluk Likas. Kawalan kemasukan pengunjung dan penetapan jarak sosial dilaksanakan serta saringan suhu badan dan mengambil maklumat pengunjung. Bagi mematuhi SOP yang ditetapkan, laluan masuk pengunjung ke Anjung Senja kini dihadkan kepada 2 laluan masuk utama sahaja. Bagi Anjung Perdana pula, laluan masuk kini dihadkan kepada 3 laluan masuk utama sahaja. Seramai 18 orang petugas ditugaskan di kedua-dua kawasan tersebut. Untuk gerai-gerai di bawah DBKK, iaitu Anjung Senja dan Anjung Perdana, di Anjung Senja kita ada 20 gerai yang mana hampir semua buka lah, cuma ada 1 gerai yang tidak buka. Walau bagaimanapun SOP memang kita jaga, dan ini akan dipantau dari masa ke semasa lah, seperti yang saya nyatakan tadi. SOP kita telah disediakan oleh bahagian kesihatan dan keselamatan DBKK, dan ini semua kita telah pun beri kepada penggerai-penggerai untuk mereka patuhi, dan kita juga paparkan di gerai-gerai untuk dibaca oleh orang awam. Bermula 23 Jun 2020, Dewan-Dewan Serbaguna di bawah seliaan Jabatan Pengurusan Harta DBKK juga kini telah mula dibuka untuk tempahan. Pada peringkat ini, hanya aktiviti sukan badminton sahaja yang dibenarkan. Ada 9 dewan, 2 balai raya dan juga 1 mini balai raya, yang mana bukan semua kita buka lah sebab kita mengambil berat tentang SOP yang perlu dipatuhi, yang telah digariskan oleh KKM. Kerja-kerja penyediaan SOP telah pun dilaksanakan oleh bahagian kesihatan dan keselamatan di BKK dengan kerjasama Jabatan Pengurusan Harta, yang mana kita telah menyediakan garis panduan kepada orang awam. So apabila ada orang awam datang ke pejabat ini, kita akan sediakan surat berserta dengan garis panduan. So syur kepada penyewa dewan ataupun balai raya, memang kita telah senaraikan untuk dibaca oleh orang awam. Okay, sebagai contohnya, penggunaan dewan tidak boleh melebihi dari 10 orang dalam satu masa, yang mana tempahan tidak boleh melebihi dari 3 orang pengguna. Maknanya kita buka terhad kepada sukan-sukan yang terpilih lah.
sukan-sukan yang tidak ada direct contact ataupun tidak bersentuhan, sebagai contohnya badminton. Sorotan Diary DBKK sebentar tadi menutup laporan DBKK TV Online untuk minggu ini. Keteraturan dan keselamatan Bandaraya Kota Kinabalu adalah tanggungjawab kita bersama. Jadilah warga bandaraya yang prihatin dengan menjaga kebersihan persekitaran bandaraya kita. Nosar Hanazaki, DBKK TV Online.